أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita diberikan peluang untuk berada pada hari ini untuk kita meneruskan pelajaran kita, melihat kepada ayat-ayat suci Al-Quran untuk kita jadikan sebagai sumber hidayah pada halaman 166, dan pada hari ini kita bersama dengan Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah Ustaz. Semput sikit tadi baca Ustaz. Semput Ustaz ya. Ayat dia panjang. Ayatnya panjang dan isinya tu pun itu macam nak marah tu. Oh, Ustaz ya. Ustaz. Dan memang pun isinya itu penuh dengan kemurkaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang kita ingin ambil pelajaran daripada halaman 166. Ya. Tuan-tuan, apa yang ada pada halaman 166 ini amat dekat dengan apa yang berlaku kepada kita pada hari ini, pada tahun ini. Mari kita share di Facebook masing-masing, yang beritahu pada kawan rupa-rupanya apa yang berlaku pada hari ini ada kaitan dengan beberapa ribu tahun yang lepas. Allah ulang balik pelajaran itu untuk kita ambil pedoman dan hidayah daripada peristiwa zaman Nabi Musa. Kita mulakan majlis kita ini dengan Ummul Quran Al-Fatihah dipimpin Ustaz Tarmizi. Terima kasih Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, bertemu lagi kita pada hari ini dalam Taman Al-Quran, Ustaz. Rabi'a qulubina. Senantiasa menyegarkan hati-hati kita, menghidupkan hati-hati kita dengan surat cinta yang agung daripada Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, kita mula dengan Ummul Quran Suratul Fatihah. Jom saya nak cuba baca dengan bacaan imam, salah seorang imam Masjidin Nabawi, Syekh Abdul Rahman Ali Al-Huzaifi. Tapi saya nak cubalah. Ya. Jadi ke tak, wallahu a'lam. Insya-Allah. Tak apa Ustaz. Baik, jom sahabat-sahabat Al-Quran semuanya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Tarmizi membacakan surah Al-Fatihah sebentar tadi untuk kita sama-sama mengingatkan lebih serius lagi kepada diri kita bahawa kita perlu sangat untuk mengikut jalan siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah engkau kurniakan nikmat, iaitu di kalangan nabi, siddiqin, syuhada dan juga salihin. Dan salah seorang nabi yang kita ingin dalami sambungan daripada halaman 165 ialah kisah Nabi Musa. Ya, kalau sebelum ini kita tengok kepada kisah Nabi Hud,
kisah Nabi Nuh ataupun Saleh, Syuaib. Kali ini kita melihat kepada kisah Nabi Musa, iaitu bagaimana pertarungan ataupun pergelutan politik, ya, perjuangan di antara rakyat dan pemimpin, dan ini berlaku sepanjang sejarah. Ia berlaku pada beberapa ribu tahun yang lepas, juga pada tahun ini. Jom kita sama-sama lihat sinopsis bagi halaman 166. Bermula daripada ayat 131 hingga ayat 133, pelbagai azab dunia yang diberikan Allah kepada Firaun dan pengikutnya yang tidak beriman, yang menzalimi kepada Bani Israel, yang menzalimi kepada mesej kebaikan yang dibawakan oleh Nabi Musa AS. Dan kemudian kita akan melihat pada ayat 134 hingga ayat 136, Firaun mengadu kepada Nabi Musa untuk dihilangkan azab, melanggar janji dan ditenggelamkan bersama kaumnya di dalam laut, ya. Minta dihilangkan azab, tapi lepas tu dia kembali balik derhaka, maka ditenggelamkan bersama kaumnya di dalam laut. Pada ayat 137, ayat akhir pada halaman 166 ini, penempatan Bani Israel di daerah Mesir dan Syam selepas zaman Firaun dan para penguasa lainnya. Bani Israel menang. Bani Israel akhirnya bertemu kemenangan kerana mereka tetap mempunyai satu formula. Formula inilah yang kita ingin belajar pada hari ini pada halaman 166, Ustaz. Jadi kita mulakan dahulu bacaan daripada ayat 131 hingga ayat 135 dahulu, insya-Allah. Terima kasih Safaz. Tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran dikasihi Allah SWT sekalian, jangan lupa klik butang sebarkan, sebarkan. Yang sahabat-sahabat yang bersama di FB sekarang ini, ramai sekali yang bersama dengan kita saat ini. Mudah-mudahan Allah SWT terus kurniakan kemudahan, kekuatan, semangat buat kita, dan juga terus Allah SWT kurnia perlindungan kepada kita, juga kesihatan kepada sahabat-sahabat kita yang sedang diuji dengan kesakitan dan juga diuji dengan wabak pandemik COVID ini. Mudah-mudahan Allah angkat kembali, amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Permulaan ini Ustaz, kita nak baca sampai ayat 135 saya. Ya. Sampai ayat yang ke 135. Saya kira untuk permulaan ini saya nak baca dengan Murattal Hijaz Ustaz. Okey. Boleh Ustaz? Dan ayat-ayat yang kita nak baca ni ada disebut nama-nama haiwan Ustaz, binatang. Tapi menariknya sebab inilah merupakan bukti-bukti kepada penentang Nabi Allah Musa alaihissalam. Kita dengar sekejap lagi kupasannya. Kita baca dulu ayat 131 hingga ayat 135. Jom sahabat-sahabat Al-Quran semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ
لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 131 hingga ayat 135 daripada surah Al-A'raf, menyambung kepada perbincangan kita berkaitan dengan kisah Nabi Musa alaihissalam, di mana pada ayat 130 sebelum ini, dan sesungguhnya kami telah menghukum Firaun dan kaumnya dengan mendatangkan musim kemarau dan juga kekurangan buah-buahan agar mereka mengambil pengajaran. Ya, ini yang berlaku, yang kita dah belajar, dan pada hari ini apa yang berlaku ialah selepas itu datang kebaikan. Ya, maksudnya ialah makmur, segalanya berjalan bagus Ustaznya, bila tanam-tanaman ada hasil, bisnes pun okey. Maka pada waktu ini apa kata mereka, Firaun dan juga orang-orang yang tidak beriman, qalu lana hadhihi, iaitu semua ini adalah pasal kami yang punyalah, pasal kami yang usahakan, kami yang dapat. Wa in tusibhum, jika sesuatu yang sayyi'ah tidak bagus berlaku, kesusahan yang berlaku, mereka menuduh kepada siapa? Nabi Musa wa ma'ah dan juga Bani Israel. Inilah punca istilahnya celaka Ustaz ya, kepada orang Firaun daripada Mesir pada waktu itu. Kalau benda tak jadi, dia kata Nabi Musa. Ya, ini cara berfikir yang tidak mantap daripada orang-orang yang tidak beriman. Malah di dalam ayat ini katanya apa? Ala innama ta'iruhum, ya, ketahuilah sesungguhnya tuduhan mereka itu yang mengatakan celaka ataupun sesuatu yang tidak baik ini datang daripada Musa, ini sebenarnya semua perkara ini adalah dari sisi Allah. Walakinna aktsarahum la ya'lamun, tetapi mereka tidak mengetahui hakikat ini. Hakikat bahawa sebenarnya kehidupan ini semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia tak tahu sebenarnya Nabi Musa ni tak boleh buat apa pun. Ya, tak boleh mendatangkan tuah ataupun bencana kepada sesuatu kawasan. Jadi mindset ini, cara berfikir ini kadang-kadang Ustaz dia sampai juga pada tahun 2021. Betul, tahun 2020 orang ingatkan dah maju. Ada juga orang kata kalau dia anak saya ni dia ni punca kan. Kalau staff saya ada orang ini dalam masyarakat, betul, yang terutama yang dia bukan geng lah kan, macam Nabi Musa dan juga Bani Israel ni bukan geng kepada Firaun. Dia kata ini memang punca, ya, padahal sebenarnya semuanya datang daripada daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi disampaikan pada ayat 132, dan mereka berkata kepada Musa, mahma, ya, apa sahaja yang tak tina yang engkau bawa bihi min ayatin litasharana biha fama nahnu laka bimu'minin. Sebenarnya apa yang kau bawa ni sebenarnya engkau nak sihir kami je. Okey, pasal dia dah tengok tadi yang tongkat menjadi ular tadi tu. Ahli sihir dah sujud dah. Betul. Ya, dia dah beriman, tetapi orang umum dia tak faham. Dia ingatkan macam ini magic yang lebih besar, ini sihir lebih besar. Jadi apa sahaja yang dibawakan oleh Nabi Musa adalah sebagai usaha untuk menyihir mereka, kami tak nak beriman. Ya, ini respon mereka. Dan Ustaz cuba bayangkanlah, ya, Nabi Musa mengajak ke arah kebenaran, orang cakap dia ni sihir. Allahuakbar. Dia zaman sekarang ni orang mungkin tak cakap kita buat magic, tapi lah engkau tu macam poyo aje. Contohnya kan, dia dihina, dan selepas itu apa yang berlaku kerana mereka merendahkan kebenaran, itu istilahnya istikbar ataupun sombong. Fa arsalna alaihim at-tufan. Yang pertama ada 5 perkara. Yang pertama angin taufan, yang kedua jarad, belalang, yang ketiga kummal, kutu ataupun macam ialah kutu hitam tu yang makan gandum tu, yang keempat dafadi', difda', iaitu katak.
Yang kelima adalah dam, iaitu darah. 5 perkara ini Allah kata ayatim mufassalat, iaitu tanda-tanda yang menunjukkan bahawa memang di belakang Nabi Musa dan juga Bani Israel adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah boleh bawakan bukti-bukti ini pasal kamu tidak beriman kepada Allah, degil dan juga menekan orang lain, maka didapati 5 perkara ini mufassalat, maksudnya ialah dia bukan sekaligus ustaznya. Mula-mula datang taufan yang membawa banjir, habis hancur segala tanaman pada waktu itu. Dan kesan bila air kotor ustaznya, kesannya selepas itu berlakunya dalam tafsir Ibn Kathir menyatakan ada taun pada waktu itu, epidemik. Ya. Jadi epidemik ini bukan sekadar pada 1000 tahun yang lepas, ini beribu-ribu tahun yang lepas, sebagai salah satu peringatan daripada Allah agar kita ini sedar. Dan pada tahun 2021 ini sebenarnya kita ada satu epidemik ustaz, namanya ialah COVID-19. Ya, sebenarnya dia adalah satu perkara yang penting kita beri peringatan, ya. Dan selepas itu Allah kata apa? Belalang, ya, belalang bila dah ada kat mana-mana habis tanaman. Betul ustaz. Bila keluar saja, ya. Kalau belalang sikit kita boleh dia halal makan ustaz, ya. Tapi kalau dah banyak sangat dia menghalalkan makan makanan apa tumbuh-tumbuhan yang lain, kita pun naik marah. Itu yang kedua, ya. Yang ketiga adalah kumal. Kumal ini dia kutu, macam kutu beras tu ke, dia pergi makan gandum-gandum tu, jadi kosong dalam isinya tu. Jadi hasil tak ada di Mesir. Dhafadi' dekat mana-mana dia katak. Ya, buka mesin basuh, tak ada mesin basuh lah waktu tu, ya. Okey, buka periuk katak. Buka itu katak, ya. Dan bolehkah Allah buat begitu? Ia pernah berlaku, ya. Sejarah membuktikan ia berlaku. Dan kalau di Australia itu sebenarnya ada yang arnab yang ganas tu, dia boleh makan segala-gala akar tumbuhan tu, habis hancur, pokok yang besar pun boleh hancur, ya. Jadi kalau katak ni lebih mudah saja bagi Allah SWT, ya. Dan yang kelimanya, tengok sungai, tengok perigi, tengok apa sebagainya penuh dengan darah. Penuh dengan darah. Jadi keadaan amat kucak-kacir, amat kotor pada waktu itu. Tetapi apa yang berlaku, mereka masih lagi sombong. Wa kanu qauman mujrimin. Pasal apa? Mereka sombong pasal mereka ni memang selama ini memang derhaka. Ya. Jadi yang sombong itu dia bukan sekadar tiba-tiba wujud. Wa kanu qauman mujrimin ini pasal selama ini mereka derhaka. Bila datang segala epidemik yang berlaku, cabaran yang berlaku, dia kata ini fenomena alam. Ataupun ini biasa, ya. Tapi akhirnya mereka rasa macam stres juga misalnya. Itulah yang disampaikan pada ayat 134 itu, walamma waqa alaihimur rijz. Rijz ini maksudnya ialah kalau orang nak berperang ustaz, ya, dia ada syair yang nak menakutkan kepada musuh. Itu rijz. Jadi bila perkara ini dah jadi rijz kepada Firaun dan juga orang-orang di Mesir itu, dia orang dah tertekan sangat dengan azab ini. Mereka cakap pada Nabi Musa, ya Musa, ud'u lana rabbaka bima ahida 'indak, ya, tolong doalah pada Tuhanmu, kalau boleh tolonglah. Bila dah tersepit tu, dah tersepit, dia minta Nabi Musa juga. Lepas jadi dia claim pula hak yang maksudnya masalah macam perli pula yang Tuhan kamu kata, yang janji kamu tu doa. Contohlah, mungkinlah macam itulah. Jadi yang ini bila katakan dah berlaku, minta tarik balik. Betul kan, minta tarik balik. Dan bercakap tentang minta Nabi Musa berdoa kepada Allah, ini ada 2 kali berlaku ustaz, ya. Kita pernah tengok dalam surah Al-Baqarah ketika Bani Israel minta kepada Nabi Musa, ketika cuba tanya pada Allah warna apa lembu tersebut. Itu Bani Israel. Nabi Musa ni memang mencabarlah, ya. Dia satu nak berjuang menghadapi Firaun, dalam masa yang sama pengikutnya pun buat hal juga. Ya, dalam hidup kita tuan-tuan sekalian memang itu boleh berlaku. Jadi apakah yang perlu dibuat? Kita kena kuat semangatlah. Kalau Nabi Musa tak kuat semangat, rasanya Nabi Musa nak merajuklah kot dengan Bani Israel. Boleh jalanlah engkau kan, menyusahkan aku je. Aku nak bawa engkau ni bebas, tapi engkau pula buat perangai kan. Jadi dalam hidup kita ni kadang-kadang ada juga di kalangan rakyat, kan, manusia ni dekat Facebook tu dia buat perangai. Kita nak selamatkan dia, tetapi dia pula yang kata itu ini, dia kutuk apa sebagainya. Tapi kalau manfaat dapat, dia dapat juga. Ya. Jadi dalam ayat ini dia minta pada Nabi Musa, la in kashafta, jika kamu hilangkan anna, ya, daripada kami perkara azab yang stress out ini, lanu'minanna laka, kami akan beriman
kepadamu. Kepadamu no, bukan kepada Allah. Beriman padamu tu apa? Maksudnya ialah Nabi Musa kata minta bawa Bani Israel ini keluar daripada kawasan tersebut, dia akan bagilah ya, dan kami akan biarkan kamu bersama dengan Bani Israel. Jadi beriman kepada Nabi Musa dan juga keluar daripada Bani Israel itu dapat dibebaskan. Jadi ini adalah perkara yang berlaku, dan selepas itu apa yang berlaku? Nabi Musa berdoa. Dan adakah mereka ini betul-betul mengotakan janji mereka? Yang itu kita nak tengok selepas kita rehat nanti. Tapi kita lihat dahulu perkataan pilihan kita pada hari ini, iaitu perkataannya tara ataupun tayara, ya, yang maksudnya ialah terbang, ya, masyhur, bersegera, tapi dalam masa yang sama ia juga maksudnya dikaitkan dengan orang-orang pada zaman jahiliah tu mengaitkan burung tertentu itu kalau terbang. Zaman sekarang ni ada juga orang yang khurafat macam ni, burung gagak terbang atas rumah tu, itu ada orang nak meninggal. Ya, apa kaitan pula yang si burung dengan ni, dia bukannya Tuhan kan. Betul. Jadi ini adalah khurafat-khurafat yang berlaku 29 kali diulang di dalam Al-Quran, dan dalam ayat yang ke-131 Allah menceritakan bahawa Firaun ada khurafat. Ya. Khurafatnya ialah apa? Menyatakan Nabi Musa dan juga Bani Israel itu sebagai punca kepada kecelakaan pada Mesir. Itu tandanya mereka ni tidak beriman lah. Ya. Zaman sekarang ada, kalau nombor berapa Ustaz yang tak ada dekat bangunan tu? Nombor 4 ke nombor 8 apa semua tu kan. Okey, nombor 13 ke apa semua tu. Itu adalah khurafat-khurafat yang ada kaitan dengan perkara yang dibantras di dalam agama kita. Kesannya ialah dia menyusahkan daripada menyenangkan kita. Jadi kita berehat sebentar, kita nak sambung balik kisah Nabi Musa ini, adegan seterusnya ya. Kita berehat, My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. Alhamdulillah, bertemu kembali kita pastinya dalam My Quran Time. Ada time tuan-tuan, ada apa dia? Quran Time. Itu sahabat kita yang kita kongsikan, saudara Adam Khori. Bila bertanya kepada kita, you ada time? You ada time? I ada. Apa? My Quran Time. Allah. Subhanallah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah saban hari kita bertemu, kita bersua pastinya kerana Al-Quran, demi Al-Quran kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kejayaan dalam kehidupan kita bi barakatil Quranil Azim, dengan kita bergabung bersahabat memuliakan Al-Quran kalamullah. Jadi dalam bacaan Al-Quran kita ini kita banyak sekali bertemu dengan hukum-hukum tajwid. Ada ikhfa hakiki, ada izhar halqi, ada idgham ma'al ghunnah, ada idgham bila ghunnah, dan ada juga salah satunya iqlab. Iqlab yang mana kita nak kongsikan ataupun kita nak terus ulang kaji pelajaran tajwid kita pada hari ini, menyambung kembali perkongsian kita. Jom kita sama-sama ikuti, iaitulah hukum iqlab. Dari segi bahasanya memalingkan sesuatu, dari segi istilahnya menukarkan lafaz sesuatu huruf kepada huruf yang lain. Contohnya apa dia? Iaitulah huruf ba, apabila nun sakinah atau tanwin bertemu dengan huruf iqlab, iaitu ba, satu saja huruf iqlab, ba, maka hendaklah diiqlabkan, yakni ditukarkan kepada mim. Contoh bacaan dia, wa mim ba'dima, wa mim ba'dima. Satu lagi contoh dia, itu nun mati bertemu dengan ba. Contoh yang kedua ni, tanwin baris dua di atas bertemu dengan ba. Sami'an basira, sami'an basira. Jadi ingat tuan-tuan dan puan-puan, nun mati ataupun tanwin bertemu dengan huruf ba, maka nama dia iqlab.
Jadi bacaan dia tu ba tu tukar kepada mim, dengung dengan kadar dua harakat. Dua harakat saja. Sekali lagi contoh dia, wa min, kan, wa min ba'di ma ji'tana sami'an basira. Okey, jadi apa nama ni, itu dua contoh yang boleh kita ulang kaji untuk hukum iqlab, Ustaz. Itu adalah hukum iqlab, Ustaz, ya. Satu hukum baru, ya, yang kita perlu kena sebutnya dengan betul, Ustaz, betul, ya. betul. Dia bukan sekadar kita dengung sahaja, betul, tapi ada sampai masuk jadi betul, seperti mim tadi itu. Jadi alhamdulillah itu adalah penerangan tajwid kita pada hari ini, dan kita akan menyambung lagi lah, Ustaz, ya, insya-Allah. Cumanya tentang iqlab ni dan juga hukum-hukum tajwid lain amat penting sekali, tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran semuanya, untuk sehemat dengan guru. Maksudnya kena baca dengan guru. Betul. Sekarang maklumlah dengan suasana begini, betul, mungkin secara fizikali tu tak berkesempatan, tapi kena cari juga guru secara talian online, betul, untuk terus belajar Al-Quran. Alhamdulillah, ini adalah kesungguhan kita, sebenarnya. Makin kita membaca Al-Quran ini, kita doa pada Allah SWT agar dilembutkan hati kita, betul, tidak menjadi istikbar, betul, ya, tidak jadi sombong. Pasal sombong ini adalah salah satu penyakit yang diberi highlight dalam surah Al-A'raf ini, betul, ya. Malah sebenarnya dengan sombonglah menyebabkan kita mungkin sama ada 50-50 kebaikan dan keburukan kita, ataupun lebih banyak kepada istilahnya mujrimin, sebagaimana yang disampaikan pada ayat 133 sebentar tadi, ya, iaitu sombong, dan mereka ini memang selalu membuat derhaka. Jadi derhaka dengan sombong ni dia saling berkait, Ustaz. Betul, Ustaz. Ya, dan mujrimin ini lebih daripada bukan sekadar derhaka, dia adalah penjenayah. Penjenayah, ya. Dalam hal ini, bila mengapa sampai dapat bala-bala ini, pasal Firaun dan juga kuncu-kuncunya, rakyatnya itu membuat jenayah. Jenayah yang besar pada waktu ini adalah menekan kepada rakyat. Dia bawa pada Bani Israel tapi tak nak bayar, dia tekannya apa sebagainya. Maka inilah penjenayah antarabangsa pada waktu itu. Dan pada waktu ini ada je orang yang buat begitu, Ustaz, dia ambil je cukai, ambil daripada rakyat, tapi dia tidak beri, dia tekan lagi, yang penting saya kaya, saya terus berpangkat. Jadi kita nak tengok apakah yang berlaku bila mereka dah susah sangat ini, minta doa kepada Nabi Musa, minta Nabi Musa doa, pasal dia percaya juga ada Tuhan tu, kan. Pasal dah rijz, dia dah stres. Kalau zaman sekarang, Ustaz, bila dah tak tahu nak buat macam mana lagi, dah akhirnya orang akan kembali balik pada Tuhan, ya, akan kembali kepada Tuhan. Pasal apa? Allah akan tekan, dan selepas dah ditolong itu, ya, apakah yang berlaku? Kita baca balik semula lah, maksudnya ayat 135 kita terus sampai ayat 137, insya-Allah. Baik, terima kasih, Ustaz. Sahabat-sahabat Al-Quran dikasihi Allah SWT sekalian, kita nak menyambung bahagian kedua bacaan kita dalam halaman 166 ini, iaitu ayat 135 sehingga ayat 137. Saya nak cuba baca dengan bacaan Sabah, Sah. Sabah, ya. Boleh, Sah? Sabah ke Sabah? Sabah. Okey. Kat sini ada sabar ni, kat sini, ya. Sabar. Subhanallah. Okey. Jom sahabat-sahabat Al-Quran semua kita cuba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم
مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 135 hingga ayat 137 menyambung kepada kisah Nabi Musa, ya, apabila Nabi Musa sudah pun berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, diminta oleh siapa? Oleh Firaun dan juga rakyat-rakyatnya, ya, pada waktu itu, kerana mereka amat pening kepala. Mereka mendapat rijz, ya, dengan 5 bencana yang ada. Kalau zaman sekarang ini ustaz, ya, bila ada COVID-19 dengan ekonomi, sosial, politik, macam-macam, ini memeningkan kepala. Sudah tentunya kita kena ambil pelajaran daripada ayat ini, hatta kepada orang yang tidak beriman pun minta pada Nabi Musa untuk berdoa. Jadi kalau katakanlah zaman sekarang ni orang beriman ataupun orang Islam dan juga orang Islam lah terutamanya, kalau tidak mahu lagi berdoa betul-betul menghambakan diri kepada Allah SWT, memang kena malu sikitlah, kan. Tapi dalam hal ini, dalam ayat 134 tadi itu, dia kata dia minta doa itu untuk dia akan lanuk minanna laka, ya, kami akan beriman kepada kamu, ya, bukan bika. Dia ada beza, ya, laka dengan bika itu. Kalau bika itu dengan apa yang dibawa oleh Nabi Musa, tapi dengan laka ni okeylah, apa yang kamu percaya itu kami percaya dah, kan. Okey, jadi walaupun begitu, tapi mereka sudah mengakui bahawa kehebatan Allah ini memang real, memang betul-betul hakikat yang sebenarnya. Maka ayat 135 Allah menyatakan, setelah kami hilangkan azab itu daripada mereka, falamma kashafna anhum rijz ila ajalin hum balighu, sampai satu masa, ya, idahum yang kuthun, mereka mungkir janji. Ya, mungkin janji. Jadi apa yang berlaku ialah mereka tak nak beriman, ya. Kemudian mereka tidak pun membebaskan Bani Israel. Jadi ini yang berlaku, dan kesannya apa? Ingat lepas ke? Kan, ingat mereka dah lepas ni. Pasal mereka cara dia ialah bila susah, dia minta tolong Nabi Musa yang kata ada Tuhan ini, yang beriman pada Tuhan. Pasal Firaun dan juga kuncu-kuncunya ini, dia beriman kepada Firaun, dia kata dia adalah anak Tuhan. Ya, dia adalah mereka ada kefahaman Amun-Re, ya, yang menyembah kepada Tuhan matahari. Jadi pada waktu itu, walaupun dia kata dia Tuhan, anak Tuhan dan sebagainya, tapi bila ada masalah ini dia tak mampu selesaikan. Ya, hebat macam mana pun zaman kita Ustaz, ya, tapi COVID-19 is COVID-19. Kan, kita tetap juga mengaku kita tidak boleh selesaikan. Ini masa untuk kita duduk sebentar dan baca Quran, kita mengakui bahawa sebenarnya ada pencipta yang mengharapkan kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi selepas itu, tidak lepas, Allah memberi balasan, fantaqamna. Ini kemarah ni, ya, intiqam ini maksudnya, kalau nama Allah Al-Muntaqim itu, Allah balas dendam, ya, Allah balas dendam, Allah beri balasan, minhum fa'araqnahum, kami menenggelamkan mereka fil yam, ya, pada satu tempat air yang luas, ya, dikaitkan dengan laut lah pada waktu itu. Bi annahum kadzabu, apa sebab Allah sampai membenamkan mereka? Kerana satu, kadzabu, mereka mendustakan ayat-ayat Allah, bi ayatina, ya, wa kanu anha ghafilin, dan mereka ini sebelum ini memang lalai. Tadi sebelum ni kita dah belajar pada ayat yang ke 133, orang sombong kerana sebelum ni dah banyak buat jenayah, ya. Jadi jenayah akan menghasilkan sombong, sombong menghasilkan jenayah. Kalau dalam ayat yang ke 136 ini, Allah beri lagi, ya, balasan yang lebih tinggi kerana mereka mendustakan dan selama ini mereka lalai daripada melaksanakan fungsi mereka sebagai khalifah di atas muka bumi ini. Semua orang adalah khalifah, perlu menguruskan dengan cara yang terbaik, tapi mereka tidak buat yang terbaik dalam ayat 136 ini. Dan ayat 137 adalah satu
kemenangan. Ya, Allah beri kemenangan kepada Bani Israel. Wa awrathnal qaum alladhina kanu yustad'afun masyariqal ardi wa magharibiha, iaitu selepas daripada kisah Bani Israel dengan Nabi Musa. Kemenangan bukan masa zaman Nabi Musa, Ustaz, ya. Nabi Musa bawa kemudian kalau kita tengok cerita, kalau kita tengok pada surah Al-Baqarah sebelum ini, kalau kita perasan surah Al-A'raf ini cerita bagaimana Bani Israel, Nabi Musa berinteraksi dengan Firaun. Betul. Kalau surah Al-Baqarah tu sudut di mana Nabi Musa bersama dengan Bani Israel, macam mana dia buat perangainya, apa sebagainya, sampailah kepada Nabi Musa berada disesatkan dengan kaumnya, di kawasan yang padang pasir tersebut selama sekitar 40 tahun. Ya. Dan sampai Nabi Musa meninggal, subhanallah, ya, tak menang-menang lagi. Betul. Sepatutnya dah menang dah, nak pergi dah masuk ke Palestin sana, tapi pasal nak masuk sana pun si pengikutnya buat perangai lagi. Engkau pergilah Nabi Musa, apa kita nak duduk je, nak goyang kaki, kan. Zaman sekarang ini ada orang yang dia nakkan perubahan, tetapi dia kalau boleh nak goyang kaki, dia kata engkau pergi, kau buat kerja, kan, tak payah bagi kerja kat aku, kau menyusahkan aku je, kan. Tapi kalau menang nanti dia nak. Kalau gaji ke bonus ke komisen, dia nak, tapi kalau buat kerja dia tak nak. Ya, jadi perangai-perangai macam ni sebenarnya adalah perangai yang sebenarnya sudah pun ada pada zaman Nabi Musa. Allah bawa berkali-kali surah Al-Baqarah, surah Al-A'raf ini untuk kita ambil pelajaran bersama. Jadi apakah yang mereka dapat kemenangan ini? Kemenangannya ialah selepas itu Nabi Sulaiman, Ustaz. Ya. Ya, sebenarnya kemenangan itu selepas itu ada Daud, ya, dengan Talut. Kemudian zaman Nabi Sulaiman itu memang masyariqal ardh wa magharibiha, barat timur itu adalah kerajaan Nabi Sulaiman. Dan kapital ataupun dia punya induknya adalah allati barakna fiha, iaitu Palestin. Ya, bumi Palestin yang sekarang ini kita tak dapat, dan itu tanda mengapa Palestin hanya untuk orang beriman. Jadi bila kita tak dapat itu, maksudnya kita ni bersih lagi macam 40 tahun itulah, Ustaz, ya. Kita tak dibenarkan oleh Allah lagi umat Islam mendapat Palestin, kerana cluenya ialah kita kena berjuang. Dan perjuangan itu adalah dengan mukjizat yang ada dengan Al-Quran. Ya, kita kena beriman betul-betul. Kalau kita betul-betul dah beriman kepada Al-Quran dan mengamalkannya, petanda pertamanya, Ustaz, ialah Palestin akan dibebaskan. Setakat ni tak. Betul. Pasal walaupun orang Palestin pejuang di sana ada yang beramal dengan Al-Quran, ya, tetapi itu tidak cukup pasal ia bukan milik orang Palestin. Ia adalah milik orang-orang yang beriman. Yang Allah cakap sini, wa awrathnal qaum alladhina kanu yustad'afun. Mereka ni lemah, tetapi Allah boleh bagi kuasa. Wa tammat, ya, kalimatu rabbika al-husna ala bani Israel bima sabaru. Allah menyempurnakan kata-kata Allah yang baik ini kepada Bani Israel bima sabaru. Apa kata-kata tersebut? Kita dah belajar dah pada halaman 165 bila Nabi Musa bercakap pada ayat 128 129 itu bahawa innal arda lillahi yurithuha may yasha'u min ibadi. Perkataan Nabi Musa itu menunjukkan bahawa dia bukan cakap kosong. Dia nabi-nabi ni bercakap daripada wahyu, dan itulah kalimatu rabbikal husna ala bani Israel bima sabaru. Mereka bersabar. Sabar tu satu ketuanya lah Nabi Musa, Harun bersabar, dan selepas itu ada lagi nabi-nabi seterusnya yang bersabar. Akhirnya Allah melengkapkan, memberi. Jadi poin dekat dalam ayat ini, kesabaran penting, Ustaz, ya. Dan kadang-kadang kita berjuang mungkin pada generasi ni tak dapat menang lagi. Betul. Dia kena terus. Tuan-tuan jangan putus asa, ya, disebabkan Nabi Musa tak sempat melihat kemenangan. Yang melihat kemenangannya ialah selepas dah sampai pada waktu Nabi Daud, pada zaman Nabi Sulaiman, anak pada Nabi Daud, dan seterusnya. Lepas tu kalah balik. Mengapa kalah balik? Kerana bila dapat kuasa, salah guna kuasa saja itu tanda bahawa kita sudah dapat istikbar, dapat sombong. Iblis yang ganggu, ya. Bila dapat diganggu oleh iblis, hancurlah sesebuah kekuatan kerajaan ataupun organisasi ataupun sebuah keluarga. Dan di hujung itu, wadammarna ma kana yasna'u fir'aun wa qaumuhu wa ma kanu ya'rishun. Dihancurkan segala apa yang mereka yasna' ini maksudnya mereka bina, ya, bina dengan cara yang amat terbaik, dengan arkitekturnya, ya, pasal memang teknologinya memang hebat pada waktu itu. Hancur, kecuali sedikit je lah yang preserve, yang masih kekal di piramid, ya, di Mesir itu. Wa ma kanu ya'rishun, iaitu apa yang telah mereka bangunkan habis, hancur.
Itu kerana apa? Kerana hebat macam mana sesuatu tamadun, tetapi kalau dia tidak taat kepada Allah, bersedialah ya, bangunan setinggi 60 tingkat pun boleh dihancurkan pada bila-bila masa sahaja. Dan ini membawa kepada situasi kita pada hari ini. Mari kita sama-sama saksikan. Itu sedikit ya, orang-orang di Mesir itu, Firaun dan juga geng-geng dia, kalau ada masalah dia mesti cakap ini Musa punya perangai. Ya, Musa punya sebab. Tetapi dalam masa yang sama, kerana mereka tidak beriman kepada kebenaran, masih menekan kepada orang Bani Israel, maka diberikan balasan kata, belalang, darah yang kita dah belajar tadi. Dan kemudian kita tengok selepas itu mereka minta doa pada Nabi Musa, tapi masih lagi degil, akhirnya ditenggelamkan. Gambar sebelah kiri bawah itu, dan di sebelah kanan itu ialah Firaun yang masih ada lagi sampai sekarang Ustaz ya, mumianya itu. Mengapa jadi begitu? Kerana tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, rasa diri dah hebat Tuhan. Betul, ya, tapi akhirnya mati juga. Tapi Allah kekalkan mumianya itu agar kita zaman sekarang memang yakin Firaun ni bukan sekadar nama dalam Al-Quran, ia memang wujud untuk mengingatkan kepada kita zaman dahulu ada epidemik, ada penyakit ya, dan ada masalah ekonomi yang berlaku, ada masalah sosial yang berlaku. Allah berikan peringatan itu agar zaman kita ini kita amat sedar dan ambil tindakan bersama. Membawa kita kepada resolusi hari ini, iaitu apa yang boleh kita buat daripada halaman 166 ini. Yang pertama, kita bertanggungjawab pada diri, bukan menyalahkan orang lain ketika perkara buruk berlaku ya. Ini yang kita belajar daripada ayat 131. Jangan jadi macam Firaun dan juga geng-geng dia untuk menyalahkan Nabi Musa setiap masa. Yang kedua, peka pada ujian daripada Allah untuk kembali padanya, bukan semakin sombong, makin tak sedar diri. Kita sudah dapat COVID-19 kali kedua Ustaz ya, makin tinggi lagi. Kalau kita tidak betul-betul kembali bertaubat, berdoa pada Allah, segan kita kepada Firaun dan geng-geng dia, minta pada Nabi Musa untuk minta dijauhkan ya, walaupun mereka ada agenda lah mengapa mereka nak jauh daripada bencana tersebut. Yang ketiganya, siapkan bekalan sabar untuk menuju kejayaan, kerana sabar ini bukannya sehari dua hari, tapi mungkin generasi demi generasi. Tetapi itulah perjuangan kemenangan yang disampaikan pada ayat 137, dan kita sekarang tak berapa menang sangat Ustaz ya, orang Islam. Kalau kita nak tahu kita nak menang ke tidak, sabar dalam iman, dan kita doa Allah pimpin kita dengan sebenarnya. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa-dosa ibu dan ayah kami ya Allah. Ibu dan ayah mertua kami ya Allah. Kasihani mereka sebagaimana mereka kasih kepada kami sejak kami kecil lagi ya Allah. Ya Allah, ya Rahman wa ya Rahim, jangan kau jadikan kami orang-orang yang mudah berputus asa lantaran ujian dan cabaran dalam kehidupan kami ya Allah. Akan tetapi jadikan kami orang-orang yang senantiasa tunduk bersyukur di atas segala nikmat kurniaan pemberian-Mu ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami daripada sifat-sifat yang madhmumah, sombong, riya, takabbur, sum'ah, bangga diri, menunjuk-nunjuk akan amalan kami ya Allah. Nescaya ianya akan meranapkan apa juga amalan-amalan kami ya Allah. Lebih bahaya lagi, ia akan menjerumus kami kepada kehancuran dalam kehidupan kami ya Allah.
Ya Allah, jadikan kami ini orang-orang yang sabar. Sabar dalam beribadah kepadamu ya Allah. Sabar dalam menghadapi apa juga ujian dalam kehidupan kami ya Allah. Sabar dalam memperjuangkan agamamu ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Akhirnya ya Allah, jadikan terus mata kami mata yang suka melihat kalam-Mu Al-Quran lalu membacanya. Lidah kami lidah yang fasih menyebut kalimah-kalimah agung-Mu ya Allah. Telinga kami telinga yang tidak pernah jemu-jemu, tidak pernah bosan-bosan mendengar bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Hati kami hati yang senantiasa segar, senantiasa dekat dengan kalam-Mu Al-Quran, memberi kekuatan kepada kami beramal dengannya. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengurniakan kepada kita apa yang kita mohon sebentar tadi, agar kita tidak menjadi orang yang sombong, yang membuat derhaka, jenayah dalam kehidupan kita, dan kita berdoa agar kita terus diberikan kemenangan dan kejayaan dengan kesabaran dalam kehidupan. Inilah kesedaran yang kita ingin bawakan dalam tabung gerakan Al-Quran sebagai satu usaha, tuan-tuan. Kita bersabar dengan panduan ilahi. Tuan-tuan boleh menyumbang, menyokong kepada gerakan ini. Kita ingin sama-sama di segenap pelosok organisasi negara bahawa kita tidak menjadi pemimpin yang menekan kepada orang di bawah kita, dan kita orang bawah yang tidak menzalimi kepada amanah tugas yang kita laksanakan. Itulah perjuangan Quran. Quran ini memberi kesan dalam hidup kita, dan insya-Allah moga-moga kita terus istiqamah. Bertemu lagi kembali pada ulangan jam 5, jam 10 dan jam 6 pagi. Rancangan ini dibawakan oleh Mofas. Kita bertemu lagi My Quran Time, baca faham aman. InsyaAllah.